Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, bertemu kita lagi di dalam siri berkaitan dengan Google Drive. So pagi ini, hari ini kita akan bercakap berkaitan dengan penggunaan add-on yang terdapat di dalam Google Form untuk kita gunakan bagi menjana sijil dan memudahkan lagi kita punya urusan kerja kita. Jadi sama-sama kita ikuti tutorials berikut. Baik, bagi rakan-rakan yang telah pun mempunyai Google Classroom khususnya, ataupun yang bagi organisasi lain yang mungkin nak menjana sijil bagi organisasi mereka, tidak ada masalah sama ada nak menggunakan Google Form, okey, ataupun menggunakan fungsi quiz yang ada di dalam Google Classroom. Ini sebagai contoh sebahagian daripada bahan-bahan yang saya telah sediakan di dalam fungsi quiz yang terdapat di dalam Google Classroom. Baik, so kita pergi kepada di dalam Google ni, dalam kelas yang telah saya masukkan tadi, iaitu dalam Quick Google Form ini. Okey, so di sini saya telah menghasilkan satu bahan di mana dalam bahan ini saya nak assignkan atau berikan kepada tuan-tuan. Jadi di sini kita boleh masukkan pada create bagi yang nak create assignment ataupun tugasan ataupun apa-apa saja. Jadi boleh gunakan fungsi create ini dan ambil daripada form yang telah disediakan nanti. Okey, baik, berbalik kepada kita bagaimana nak menghasilkan sijil. Okey, ini sijil yang telah pertama sekali adalah rakan-rakan perlu sediakan satu Google Form. Satu Google Form ataupun quiz yang telah pun disediakan dengan lengkap. Okey, so ini satu contoh quiz lah yang telah saya pun hasilkan. Okey, di mana di dalam quiz ini saya masukkanlah beberapa soalan, jadi boleh digunakan nanti untuk kita membuat penilaian kepada peserta-peserta kita ataupun kepada pelajar-pelajar yang mengikuti kita punya aktiviti kita, sama ada pertandingan ataupun mungkin kita buat dalam bentuk pentaksiran bilik darjah. Okey, ini akan memudahkan kita memantau dan juga mempunyai rekod pelajar-pelajar yang telah pun melepasi tahap-tahap yang telah ada di dalam standard pembelajaran masing-masing. Ya. Rakan-rakan sekalian, seterusnya selepas kita sudah pun menyediakan Google Form kita ataupun quiz kita kepada para peserta, langkah seterusnya adalah untuk kita menghasilkan kita punya template. Template untuk sijil. Jadi tuan-tuan boleh gunakan di dalam di sini saya menggunakan Google Presentation untuk menghasilkan template. Jadi boleh gunakanlah kreativiti masing-masing bagaimana nak menghasilkan template ataupun mungkin bagi nak menghasilkan boleh gunakan juga sijil sekolah ataupun organisasi masing-masing untuk masukkan ke dalam Google Presentation ini bagi memudahkan sijil-sijil ini nanti dijana dalam bentuk yang baik. Jadi di sini ada beberapa lah. Jadi saya menggunakan pertama sekali saya punya channel saya. Dan kemudian di sini ada beberapa penting tag yang kita akan gunakan untuk dimasukkan supaya nanti kita punya add-on kita nanti tu akan memasukkan nama peserta dan juga mungkin kad pengenalan ataupun nama organisasinya dan bagaimana kita nak masukkan tarikh apabila peserta itu telah pun mengikuti kita punya kursus kita dan akan masukkan tarikh yang akan dicatatkan kepada sijil kita nanti. Dan kemudian juga bagaimana nak menjana nombor sijil secara automatik. Jadi nombor sijil ini juga akan nanti direkodkan dan dia akan rekodkan dan akan disimpan di dalam pangkalan data kita yang ada di dalam Google Drive, dalam Google Spreadsheet kita nanti. Okey, jadi kita akan tengok nanti satu persatu berkaitan dengan tag yang ada di sini. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi selepas ini. Okey rakan-rakan, ini adalah contoh saya dah siapkan, iaitu sijil apabila telah pun berjaya dijawab dan para peserta tadi ataupun pelajar-pelajar ini telah pun lulus
markah yang telah ditetapkan, maka mereka akan mendapatkan sijil. Jadi pertama mereka kalau kita set kat dalam tu supaya mereka dapat feedback daripada kuis ataupun penilaian yang mereka ambil. Dan yang kedua mereka akan menerima email juga, iaitu dalam bentuk sijil khusus yang telah kita reka tadi. Ini contoh sijilnya. Okey. Jadi dia akan terus hantar kepada pelajar dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF, dan mereka boleh gunakan ini untuk download dan kemudian cetak sendiri. Jadi dah ni ada nama organisasinya, nama kursusnya, tarikh yang telah diambil, dan kemudian juga ada sijil yang telah pun dijana. Jadi ni sijil pun kreativiti rakan-rakan boleh gunakanlah kreativiti masing-masing untuk createkan sijil yang menarik dan sebagainya. Jadi kita rasa ini akan memudahkan kita. Jadi tak perlu kita nak cetak sijil banyak-banyak, tak perlu kita selepas peserta mengambil ujian ataupun mengambil sesuatu pertandingan, kemudian kita penat-penat kita nak buatkan sijil, nak cetak satu persatu. Jadi saya rasa ini akan memudahkan kita, mengurangkan beban kerja kita. Jadi apabila kita gunakan sijil ni secara automatik, jadi kita dah tak perlu, kita dah ada pangkalan data. Jadi peserta-peserta ataupun mungkin pelajar-pelajar kita dapat mendapatkan sijil dan juga mencetak. Jadi kalau tuan-tuan nak masukkan atau rakan-rakan nak masukkan tanda tangan, pihak yang berkuasa lah, sama ada kalau di sekolah mungkin pengetua ataupun GPK, KOKU dan sebagainya. Kalau organisasi mungkinlah pengarah ke ataupun sebagainya, boleh letakkan dekat sini. Pastikan tanda tangan itu telah pun dibuat dalam bentuk transparent supaya yang muncul di sini adalah tanda tangan. Jadi automatik. Jadi kita dapat jimatkan kos dan memudahkan kerja kita. Tak perlu kita terkejar-kejar. Orang asyik bertanya bila nak dapat sijil, bila nak dapat sijil. So kita pun dapat kurangkan stres kita dan kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan rasa seronok apabila kita mengendalikan sesuatu aktiviti. Okey rakan-rakan sekalian, sebelum kita memulakan kepada proses seterusnya, jadi yang paling penting yang saya nak tekankan di sini adalah di dalam borang kita. Borang kita ni sangat penting, iaitu kita akan menggunakan merge tag yang tertentu bagi memudahkan add-on yang kita akan gunakan nanti untuk menarik masuk kita punya data yang dibekalkan oleh peserta kita ke dalam sijil kita nanti. Yang pertama sekali tuan-tuan ataupun rakan-rakan, gunakan full name. Full name ini. Typekan perkataan full name. Jadi masukkanlah description supaya saya syorkan supaya menggunakan huruf besar supaya tidak ada berlaku kesilapan ataupun kesalahan oleh para peserta yang menjawab kuis ataupun menjawab penilaian kita. Yang kedua adalah tentang identifier. Kalau tuan-tuan lihat di sini saya menggunakan other identifier, di mana saya menggunakan nama organisasi. Jadi pada sijil tu nanti dia akan keluar nama peserta dan juga organisasinya lah. Kalau sekolah tu, sekolah peserta tersebut. Baik. Other identifier ini ada 3. Ada 3. Jadi other identifier ini, other identifier yang pertama, yang kedua ini, yang ini kita akan gunakan hanya yang pertama dan kedua. Ingat yang pertama ini dan yang kedua. Ini saja yang kita masukkan di dalam borang kita. Mungkin pada other identifier kalau di sekolah mungkin kita nak masukkan other identifier yang pertama ini sebagai nombor kad pengenalan. Jadi kita mungkin nak gunakan nombor kad pengenalan. Kemudian kita nak cetak dalam sijil nanti kad pengenalan diikuti oleh nama kelas. Jadi kita kalau nak masuk nama kelas maka kita letakkan other identifier nanti di dalam kita punya Google, kita punya sijil nanti. Kita buat dalam Google presentation kita. Jadi other identifier 3 ini ialah nanti kita akan tarik. Kalau tuan-tuan nak letakkan, maksudnya pelajar itu kita nak letakkan mungkin other identifier 1, contohnya dengan ini disahkan bahawa Ali bin Ahmad, dari Ali bin Ahmad, di bawahnya tuan-tuan nak letakkan ada nombor kad pengenalan, dan juga kelas.
So Ali bin Ahmad, nombor kad pengenalan. So ni nombor kad pengenalan kita letaklah pada other identifier 1. Kemudian nombor kad pengenalannya adalah other identifier 2 lah. Boleh tambah ruangan di bawah sini. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak letakkan supaya dia ada nama nombor kad pengenalan dan daripada kelas mana, nanti di dalam sijil kita hanya panggil other identifier 3 saja. Tak perlu type lagi other identifier 1 dan 2. Okey, jelas? Okey, so nanti kita akan tengok nanti. Okey, jadi yang ketiga, okey, yang juga ada di dalam sijil nanti juga, di mana kita meletakkan sijil kita. Okey, saya akan tunjukkan sebentar nanti. Kita masukkan date. Date yang pertama ini, kalau tuan rakan-rakan typekan date sahaja, maka ini akan menggunakan format yang digunakan di US, Eropah, di mana mereka menggunakan bermula dengan bulan, hari, kemudian tahun. Tapi kita di Asia ni kebanyakan kita menggunakan tarikh yang bermula dengan hari, bulan dan juga tahun. Jadi kita akan gunakan date 2. Date 2. Okey, mungkin kita nak memberikan kepada peserta kita supaya dia dapat lihat dia punya skor dia. Walaupun dia tak lulus, tapi kita nak supaya dia bagi skor terkini. Jadi mungkin tuan-tuan nak bagi dia supaya boleh ambil 2 atau 3 kali penilaian. Jadi dia boleh bagilah skor yang terkini. Okey. So kita masukkan persen. Itu pun kita akan masukkan di dalam sijil kita nanti. Yang ketiga adalah passing persen. Okey, passing persen ini di mana kita akan masukkan markah yang mana dia telah pun lulus. Yang akan dicetak pada sijil kita nanti. Okey. Jadi kemudian yang ketiga adalah certificate ID. Certificate ID inilah yang saya buat pada awal tadi, di mana saya menjana nombor sijil. Okey, jadi ada nombor sijil. Tak perlu lagi kita pening kepala buatkan sijil. Lepas tu kita nak typekan secara manual. Jadi tak perlu. Jadi kita ada sijil secara automatik yang akan dijana di dalam sijil kita dengan menggunakan fungsi merge tag ini. Okey. Jadi tuan-tuan, kita boleh tengoklah ini nanti pada aktiviti yang seterusnya. Rakan-rakan sekalian, berbalik kita kepada sijil tadi. Okey, so saya tunjukkan semula, iaitu kita punya penggunaan full name untuk kita masukkan nama peserta. Seterusnya kita menggunakan other identifier. Okey, other identifier ni kita boleh masukkan dekat sini. Contohnya dia akan janakan di atas sini nama peserta. Mungkin kita nak masukkan di bawahnya nombor kad pengenalan. So nombor kad pengenalan tadi saya dah bagi tahu. Cuma tambahkan satu lagi item di dalam borang kita, iaitu sebagai other identifier. Di mana di situ kita masukkan supaya description dia supaya para peserta memasukkan nombor kad pengenalan. Kemudian kalau kita nak masukkan lagi di sebelah dia, mungkin kita nak letakkan kad pengenalan tadi, mungkin kita nak letakkan kelas. Kita boleh tambah ayat kita dari kelas. Mungkin nama kelas dia lah. Jadi kita dekat nama kelas ni kita akan gunakan curly bracket 2 double, dan kita masukkan other, sama juga. Okey, other identifier 2. Okey, dan kita tutup curly bracket tadi. Jadi dia akan keluar nanti sijil, iaitu sijil yang akan keluar nanti. Okey, contohnya Ali bin Ahmad, kad pengenalan sekian dari kelas katalah 2 alpha contohnya. Jadi itu yang kita buat tadi. Telah berjaya melengkapkan kursus membina sijil, ataupun kita nak gantikan dekat sini telah memperoleh skor. Jadi kalau kita nak masukkan dengan skor, contoh saya nak masukkan dekat sini. Okey. Saya nak rangkumkanlah, tak apa, tak ada masalah. Mungkin saya nak masuk ni dengan skor. Okey, dengan skor. Okey, jadi kita masukkan curly bracket. Okey, yang kita gunakan tadi iaitu dengan skor, maka kita masuk passing percent. P-A-S-S-I-N-G, passing percent. Okey, tutup curly bracket. Kita adjust lah. Kita adjustkan supaya semuanya dapat masuk dalam form kita.
Okey, dengan baik. So kita boleh guna. Saya suka gunakan yang ini gunakan Google Presentation ni untuk hasilkan form supaya sebab senang. Kita nak ngejas untuk dapatkan tengah lah, center cantik-cantik, cun-cun supaya sijil kita ni dapat jadi cantik. Okey, jadi kita boleh gunakan ini. Okey, kita boleh gerakkan dia. Jadi nanti sijil kita nanti dia akan pamerkan skor, okey, skor yang diperoleh lah. Maksudnya markah. Syarat mungkin kita tetapkan 80 markah sebagai markah lulus, maka dia akan cetak situ. Kalau pelajar tu dapat 80 ataupun mungkin 85, 90 ataupun 100, maka dicetak dengan skor berapa pada berapa hari bulan dan kemudian dia menjana sijil. Okey, ini contoh bagaimana kita nak memasukkan nombor kad pengenalan. Jadi yang penting sini dekat borang kita nanti kita gunakan other identifier satu ini dan juga other identifier 2 serta full name. Ini sahaja 3 perkara yang perlu ada pada borang kita. Okey, yang seterusnya iaitu passing percent, date dan juga certificate ID. Yang ni tak perlu ada pada borang kita. Yang perlu ada hanyalah pada sijil yang kita buat di dalam kita punya Google Presentation kita. Okey? Baik, seterusnya kita akan pergi bagaimanakah kita nak menggunakan add-on yang kita tunggu-tunggu bersama. Okey, rakan-rakan yang dihormati sekalian. Okey, jadi kita akan menggunakan add-ons yang telah saya sebutkan tadi, iaitu kita akan memasang add-ons di dalam kita punya Google Form kita supaya kita dapat menjana sijil. Jadi klik kepada sini iaitu More, kita pilih More, ambil kepada add-ons dan di sini kita akan menggunakan add-ons yang dikenali dengan nama Certifyem. Certifyem. Jadi kita typekan untuk buat carian Certifyem. Okey, enter, maka kita akan dapat Certifyem. Okey. Jadi kita macam di sini saya punya Certifyem ni telah pun diinstall di dalam saya punya borang Google Form. Jadi dia akan keluarlah install. Jadi apabila rakan-rakan klik saja untuk install, okey, dia akan terus buatlah installation kepada Google Form tadi. Okey. Okey rakan-rakan, setelah rakan-rakan memasang Certifyem add-ons yang kita dapat tadi. Okey, sekarang kita nak aktifkan dia. Okey, jadi untuk aktifkan dia, maka kita klik kepada add-ons. Bila klik pada add-ons, Certifyem, maka dia akan keluar dekat sini, iaitu Certifyem sini ada Show Certifyem Control. Okey, Show Certifyem Control. Di sinilah kita akan klik. Okey, bila kita klik, maka dia akan keluarlah pop-up di sebelah kanan kita, iaitu ada dekat sini Certifyem. Okey, jadi perkara yang perlu dibuat oleh rakan-rakan sekalian, yang pertama sekali adalah untuk membuat turn on. Jadi tuan-tuan atau rakan-rakan boleh createkan ataupun klikkan untuk turn on. Jadi ni kalau kita turn off, okey, ni adalah paparannya. Jadi kita turn on. Okey, apabila kita turn on, automatic data yang diisi di dalam form ini akan ditarik ke sijil untuk dijana. Okey, klik to exam ini dia akan terus menghantar kepada link kepada borang. Borang yang telah pun siap untuk dijawab oleh para peserta. Okey, record ini ada certificate record. Kalau kita klik dia, maka kita akan dilihat. Ini adalah merupakan contoh lah saya buat di mana data-data ini dah ada dan sijil-sijil. Jadi kita ada maklumat email, kita ada maklumat pengguna, okey, dan kita ada markah dia dan seterusnya adalah sijil yang telah dijana. Okey, sijil yang telah dijana secara automatik. Jadi tak perlu nak pening kepala nak cetak, nak buat nombor sijil yang baru. Okey. Baik, berbalik kepada sini. Okey, di sinilah kita nak gunakan template. Okey, di dalam sini diberikan pelbagai jenis template. Kalau yang default, maka dia akan letakkan iaitu golden. Golden template. Okey, ini adalah contoh golden template.
Okey, kalau kita tengok golden template ni, kita preview dia. Ini adalah golden template yang ada kat dalam template-template ni lah. Yang akan dibekalkan kepada kita. Yang ini boleh modified, tapi saya lebih suka untuk kita guna sendiri. Jadi bagaimana kita nak tukar template ini supaya kita dapat customizekan mengikut kehendak kita, kesukaan kita. Maka kita akan pergi kepada menu di bawah, maka kita pilih use a custom template. Okey. Bila use a custom template, maka dia suruh kita pilih select new file. Okey, jadi kita akan select. Jadi apabila kita select di sini, dia akan pergi kepada presentation. Ini adalah sijil yang telah saya buat. Maka saya klik untuk pilih dan saya akan select. Okey, pastikan bila dah select ni, rakan-rakan save change. Save changes. Okey, bila dah save changes, maka dia akan tukar. Okay, kita lihat dia telah pun bertukar kepada sini. Cuba kita preview. Okey, bila kita preview all ni adalah yang telah disediakan. Jadi kita boleh tengok apa ni email me sample. So kita klikkan pada email me sample. Okey, jadi kita akan dapat lihat kepada kita punya kita punya email kita. Sekejap lagi maka akan dipaparkan, dia akan menghantar salinan kita punya dah pun keluar salinan sijil kita. Jadi bila kita buka sertifikat kita, maka inilah yang ada. Ini oleh kerana sebab apa? By default. By default ni sebab saya tak masukkan apa-apa data lagi, maka dia akan keluar yang inilah dengan skor. Ini nama Lisa Simpson tadilah. Okey. Tapi kita akan so kita padam dulu. Okey, so kita nak tengok sijil yang kita dah buat tadi. Okey. So sijil sini. Okey, so sijil ni saya kena perbetulkan baliklah sebab identifier 2 ni saya tak buat. Okey, jadi saya adjust. Okey, adjust balik bagi cantik, bagi cun supaya borang yang baru ini. Okey, ni pun sama juga, saya tidak memasukkan. Kalau nak bubuh pun boleh juga. Okey. Tapi saya buanglah tapi kalau rakan-rakan nak masukkan skor boleh masuk seperti mana yang telah saya masukkan tadi. Okey. Okey, so dah siap. Dia telah pun save di dalam kita punya Google presentation kita. Maka kita akan pergi kepada borang. Okey, so saya akan masukkan satu contoh. So saya masukkan dekat sini contoh email saya lah. So dia minta kita supaya masukkan valid email kita. Okey. Okey, jadi borang sini, maka apa yang saya buat iaitu saya akan pergi pada link exam. Bila saya pergi kepada link exam, jadi yang ini kita boleh hantar. Sama ada nak buat dalam bentuk shorten URL dan sebagainya, kita hantar kepada peserta kita untuk mengambil kursus. Okey, contoh saya masukkan saya punya Google Mail saya, iaitu yang diberikan ID Google Classroom saya. Saya masukkan nama penuh. Okey, kemudian saya pun nama organisasi. Okey. Okey, saya pun jawablah. Okey. Jadi saya pun akan hantarlah dia punya ni nanti. Nanti sebab tuan-tuan nanti akan ambil saya punya ujian. Okey, isikan apa semua tu, maka dia akan hantar kepada kita punya email kita apabila kita submit kita punya item kita. Okey. Rakan-rakan sekalian, apabila peserta telah pun menjawab kuis ataupun bahan penilaian kita, maka mereka akan terus lebih kurang dalam 30 saat, maka akan dihantar sijil terus kepada penerima mereka melalui email. Jadi bila dah jawab, mereka juga boleh view skor. Dan juga kita boleh okey, sijil dah pun keluar. Jadi sijil yang terjana ini akan terus di-emailkan kepada peserta secara automatik. Jadi apabila dia dapat menjawab dan lulus, barulah kita punya skor tadi dia akan menjana sijil. Okey, ada satu perkara yang saya nak maklumkan. Jadi kita boleh, saya terlupa nak maklumkan di awal tadi, iaitu kita boleh tetapkan markah lulus dia pada bahagian sini dalam certifier kita.
Okey, kita tetapkanlah berapa kita nak, 80, 70. Okey, kita boleh setkan dekat sini. Okey, so saya setkan 80%. Supaya hanya peserta yang dapat 80% sahaja yang akan dihantarkan sijil kepada mereka. Okey, jadi sijil tadi tu yang telah kita jana, inilah yang akan dapat. So maknanya mereka telah pun berjaya melengkapkan kursus yang telah mereka ambil ataupun penilaian yang mereka telah ambil. Okey, saya rasa ini adalah merupakan satu perkara yang dapat membantu rakan-rakan dalam pengurusan sama ada dari segi akademik dan juga co-curriculum. Okey, ataupun juga dalam bentuk yang lain jadi untuk memudahkan pengurusan kita. Okey, ini adalah gunakanlah sebaiknya cikgu-cikgu ataupun rakan-rakan boleh gunakan kreativiti masing-masing untuk menjana sijil, menghasilkan bahan-bahan penilaian dan kita berikan sijil sebagai satu bentuk sokongan dan penghargaan kepada peserta-peserta kita. Jadi rakan-rakan sekalian, kalau rakan-rakan rasa bahawa video ini memberi manfaat, sila like, share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe sebab akan ada banyak lagi video-video selepas ini yang akan saya kongsikan bersama dengan rakan-rakan. Okey, Assalamualaikum. Sebelum kita menamatkan kita punya tutorial pada kali ini, saya harap rakan-rakan yang suka pada video ini dapat subscribe, like dan share kepada rakan-rakan kita yang lain. Saya harap perkara ini dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan, dan bagi rakan-rakan yang ingin mendapatkan sijil daripada Future Cubes channel, bolehlah menggunakan link yang disertakan di sini, iaitu gg.gg/sijil-google-form untuk mengambil sijil, dan insya-Allah sijil ini akan dihantar kepada rakan-rakan. Dan bagi rakan-rakan guru, mungkin insya-Allah boleh gunakan sijil ini untuk direkodkan dalam SPL KPM sebagai satu bahan pembelajaran kendiri. Okey, dan sila berhubung dengan guru yang menguruskan SPL KPM rakan-rakan sekalian. Mungkin insya-Allah pengalaman ini boleh digunakan untuk dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain, dan juga di samping itu rakan-rakan mendapat sijil daripada saya. Ini adalah merupakan salah satu daripada usaha untuk mempermudahkan kehidupan kita, insya-Allah. Dan kita jumpa lagi di dalam siri yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.